Nah, bahawasanya Ashabul Kahfi ni beragama Kristian. Inilah yang Nabi pesan ni. Allah menyebut dalam Quran, akan aku ceritakan kisah yang sebenar. Dan surah Kahfi ni menarik kerana dia ada banyak persamaan dengan Bible. The Cave. Nanti bila saya sebut macam ni, kita Anwar telah samakan Quran dengan Bible. Tu pula aku nak jawab. Ini sebab saya kata pemikiran yang pelampau, dia tak dengar konteks. Dia ambil itu. Tengok, Anwar samakan semua agama. Oleh demikian tidak boleh diterima sebagai pemimpin negara ini. Baik. Baik. Tetapi yang saya sebut dalam cave, ke mana ada sejarah? Kerana sebenarnya sejarah dalam cerita cave Kahfi itu zaman Kristian. Tetapi diberikan nilai yang baik bahawa ada pemuda-pemuda masa itu Kristian. Jangan lupa. Kadang-kadang, tapi kalau saya kupas begini, orang Kristian kan senang kan? Kita gunakan dalam Quran kisah sejarah di zaman Nasrani, di mana anak muda itu diselamatkan kerana prinsip mereka yang kental. Akan kuceritakan kisah yang sebenarnya. Apa cerita sebenarnya? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Anak muda dengan keyakinan mereka, dengan iman mereka, Allah tambah petunjuk kepada mereka. Mengapa? Kerana ini soal nilai, soal prinsip. Dia tidak terpukau dengan kuasa dan kezaliman dan penindasan dan penipuan porak-poranda di luar. Dia pilih untuk selamatkan diri mereka kerana terpahat dalam hati sanubari mereka. Apa dia terpahat? Warabatna ala qulubihim. Terpahat di hati sanubari mereka hanya keyakinan dan kekuatan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Saya tengok kalau Jaki mangguk, saya selamat. Ada seorang pemimpin negara kita mengatakan bahawasanya Ashabul Kahfi beragama Kristian. Betul atau tidak Ustaz? Mohon penjelasan. Mohon penjelasan pula dah. Seorang pemimpin dia kata sebut yang Nabi nak suruh kita jaga sangat ni. Nah, selama ada ulama, kita dekatlah dengan ulama. Kejar ulama. Duduk sama dekat dia. Alaikum bi majalisil ulama. Selalulah kamu duduk dalam majlis ulama. Apa? Nanti dah tak ada ulama, orang akan ikut orang jahil. Ini contoh ni. Ashabul Kahfi itu orang beriman, orang mukmin. Dia kata kafir, Kristian. Kristian tu agama baru, kafir laknatullah. Faham? Mengkafirkan pemuda Ashabul Kahfi. Sesat tak? Kalau orang percaya ke dia, sesat tak? Ini yang dikatakan pemimpin-pemimpin jahil yang nak menunjuk pandai. Kerana apa? Kerana kita sudah tidak herakan alim ulama. Apa? Inna Allah yaqbidul ilma biqabdil ulama. Nabi kata jaga. Allah Ta'ala ambil ilmu kamu dengan matikan alim ulama. Akhir tinggal apa? Bila tak ada ulama, tinggal orang jahil. Faham? Nabi kata ittaqazan nasu ru'usan juhala. Bila dah tak ada ulama, orang tak peduli lagi ulama, orang ramai akan ambil pemimpin itu orang yang jahil, orang bodoh jadi pemimpin. Bila dah orang pemimpin ni orang bodoh, orang jahil jadi pemimpin, mereka cakap dah. Cakap dalam TV, cakap dalam internet, cakap dalam radio, cakap luar negara, cakap dalam negeri, dah dia pemimpin. Faham? Pasu ilu, lalu orang tanya macam-macam, orang suruh dia bercakap. Fa'aftau bi ghairi ilmin. Nabi cerita ni, lalu dia bercakap tanpa ilmu. Macam ni, tak ada ilmu ni. Bila dah bercakap tak ada ilmu, rakyat semua dengar, fadallu wa adallu, maka pemimpin ini sudah sesat dan dia menyesatkan pula rakyat yang percaya kepada dia. Jelas lagi. Ini ayat Quran. Ashabul Kahfi ni siapa? Pemuda-pemuda yang beriman dengan Allah.
Allah sebut dalam Quran, innahum fityatun amanu bi rabbih. Dorak. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sesungguhnya ashabul kahfi ini adalah orang-orang muda, pemuda yang beriman dengan Allah. Mereka tidak menyeru selain daripada Allah. Kristian lain, 3 Tuhan. Tuhan Musa, Tuhan Nabi Isa, Tuhan Ruhul Kudus. 3 dalam 1. Trinity. Kristian duk di cross. Kafir. Dah. Faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Dalam surah Al-Kahfi, pemuda-pemuda dalam gua Ashabul Kahfi berkata lagu mana? Tuhan kami bukan berhala yang kamu sembah. Tuhan kami adalah Tuhan yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi. Anak, wala nada'u min dunihi ilahan, kami tidak menyeru selain daripada Allah sebagai Tuhan. Ashabul Kahfi Kristian, kok mana mau sesat? Nampak? Hati-hatilah. Inilah ujian kita di akhir zaman. Naiknya pemimpin-pemimpin yang menyesatkan manusia daripada jalan Allah. Habis bila orang sesat, kullu dhalalatin finnar, ramai yang sesat itu dalam api neraka nanti. Ya betul. Melayu sebenarnya yang jadi pengkhianat kepada bangsa sendiri. Apa bukti dia? Sejarah telah menunjukkan bahawa bangsa Melayu sendiri yang menjadi tali barut kepada penjajah sehingga runtuhnya Kota Melaka yang merupakan sebuah empayar Melayu Islam yang terbesar di kawasan Asia Tenggara ini suatu ketika dahulu. Kerana Melayulah yang sanggup menjual agama, menjual bangsa, menjual maruah dan jati diri sebagai orang Melayu, menyebabkan Melayu itu sendiri berpecah dan hilang kuasa. Lebih 500 tahun kita dijajah, menjadi hina di tempat tanah kelahiran kita sendiri. Kerana apa? Kerana kita berpecah, kerana lemahnya iman kita. Itulah dia Melayu. Dan hari ini, adakah kita nak ulang lagi peristiwa dan sejarah yang lama? Bila kita Melayu ini mula berpecah, adakah kita nak tengok kita orang Melayu menjadi hina di tanah kelahiran kita sendiri? Hanya dengan Melayu kembali kepada Islam, berpegang teguh kepada agama, bersatu padu, barulah Melayu akan dapat nikmat yang pernah kita rasa suatu ketika dahulu. Benarlah pesan Mat Kilau, jaga agama, jaga bangsa, jaga negara, jangan sampai bangsaku tiada negara.